السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal, kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini menyambung perbahasan daripada fiqh al-qulub. Sambungan kita masih lagi pada sebab-sebab dan bentuk penyakit hati. Pada pagi ini kita akan tengok apa yang ingin disampaikan oleh penulis daripada maksud hati yang berpenyakit. Ianya lebih pada definisi, maksud dan juga penerangan umum apa yang dimaksudkan dengan hati yang berpenyakit. Kemudian dia akan pergi kepada jenis-jenis penyakit hati ataupun bentuk penyakit hati. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla sebut pada surah At-Taubah ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ayat ni ayat yang ke-24 daripada surah At-Taubah. Allah Ta'ala sebut qul in kana aba'ukum, katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu, wa abna'ukum, dan anak-anak kamu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kamu, wa azwajukum, dan isteri-isteri kamu. Dalam maksud yang lain juga suami-suami kamu bagi perempuan. Wa ashiratukum, dan kaum keluarga kamu. Wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta benda yang kamu usahakan. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kamu bimbang akan rugi. Wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah tempat tinggal kamu sekarang yang disukai. Allah Ta'ala sebut ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kamu cintai berbanding Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fi sabilih, dan berjihad di jalannya. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah sehingga datang ketentuan daripada urusan Allah Azza wa Jal. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, dalam erti kata orang-orang yang derhaka. Dalam ayat ni Allah Ta'ala senaraikan beberapa kecenderungan hati manusia. Manusia ni dia cenderung kepada apa? Dia minat pada apa? Pertama sekali, aba'ukum, ayah-ayah kamu. Menunjukkan kepada keterikatan dengan keluarga ni kadang-kadang bila mana melampau dia melalaikan.
wa abnaukum, dan anak-anak zuriat yang direzekikan oleh Allah Ta'ala, wa ikhwanukum, dan kawan-kawan, wa azwajukum, dan juga pasangan-pasangan masing-masing, wa ashiratukum, dan juga kaum kerabat yang rapat yang selalu kita berkunjung. Saya nak sebut sini, antara golongan yang awal disenaraikan oleh Allah Ta'ala, penyebab kepada orang tu jadi fasik, penyebab kepada orang tu mencintai benda-benda ni lebih daripada mencintai Allah Azza wa Jal, 5 yang terawal ni ialah daripada jenis orang, manusia. Abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. 5 ni ialah orang yang kita berinteraksi dengan dia, orang yang paling rapat dengan kita. Ayah-ayah, anak-anak. Ayah-ayah tu masuk sekali lah ibu dan bapa, anak-anak, keluarga, iaitu saudara mara, ikhwan ni dalam erti kata lain kawan-kawan pun masuk, wa azwajukum, pasangan, wa ashirah. Ashirah ni ialah kaum kerabat ataupun kita punya keluarga yang membentuk kekuatan. Perkataan ashirah ni lebih kena pada masyarakat Arab, ialah kabilah yang kuat, komuniti yang kuat. 5 benda ni ialah daripada kategori manusia yang sama macam kita, yang makan, minum, yang berinteraksi, yang bercakap. Melalui 5 benda ni, Allah Ta'ala kata, tak kena gaya kamu berinteraksi, kamu akan cinta 5 benda ni lebih pada kamu cinta aku dan Rasulnya. Maknanya apa? Fitrah manusia umumnya memang menyayangi benda-benda yang dekat dengan dia, iaitu keluarga dia, anak-anak dia, pasangan dia, kawan-kawan dia, ataupun komuniti dia. Mungkin untuk masyarakat kita ni, Melayu ni, kita mungkin tak boleh terjemahkan dengan komuniti tu, maksud dia ialah orang kata apa, kabilah. Mungkin dia sayang orang negeri dia lebih, dia sayang orang kampung dia lebih. Bila mana datang orang negeri lain, beza dia punya layanan dia, double standard dia nampak. Ini benda yang memang ada pada manusia, tak dapat dinafikan. Semua manusia ada, saleh dan taleh, yang baik dan yang buruk semua ada. Cuma orang saleh dia menyeimbangkan benda ni. Untuk orang yang fasik, dia over pada benda ni. Barulah Tuhan sebut tentang material. Baru Tuhan sebut wa amwalun iqtaraftumuha, harta benda yang kamu usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan, perusahaan yang kamu bimbang dia rugi, wa masakinu tardawnaha, tempat tinggal, rumah yang telah dicantikkan, diindahkan, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Yang harta tu 3 je, yang orang tu 5. Ada 8 benda yang disenaraikan dalam ayat ni. 5 tu ialah daripada orang, jenis manusia sebangsa dengan kita. 3 tu daripada jenis material. Yang ni tak bercakap dengan kita, yang ni tak berinteraksi dengan kita secara direct, tapi kita pelihara dia, kita jaga dia, iaitu harta, usaha, perniagaan, dan juga tempat tinggal. Kesemua ni Tuhan kata 8 perkara ni, sekiranya kamu uruskan dia dengan cara melampau, kesan dia apa akan jadi? Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Sangat dicintai 8 benda ni lebih daripada Allah dan Rasul. Kalau berlaku apa-apa, dia akan ketepikan Allah dan Rasul, dia akan fokus pada 8 benda ni. Wa jihadin fi sabilih, bila mana dia cinta 8 benda ni lebih daripada Allah dan Rasul, tak payah tanya tentang jihad. Jihad memang tak peduli langsung. Jihad ni dengan 2 makna. Pertama, jihad tubuh badan dia, dia keluar ke medan perang. Yang kedua, jihad dengan makna infak, dia beri harta dia, dia beri anak-anak dia beri ahli keluarga dia untuk berjihad. Kesemua benda ni akan terhalang bila mana dia cenderung kepada 8 perkara ni lebih daripada segala-galanya. Kesan dia fatarabbasu. Fatarabbasu ni maksud dia apa? Bahasa Melayu akan terjemah dan tunggulah hatta ya'ti Allahu bi amri, sehingga datang keputusan Allah. Tapi perkataan tarabbasu ni
Ialah maksudnya orang yang menunggu keputusan yang Tuhan nak beri pada dia tu, dia sedang rasa syok dan seronok. Dia bukan menunggu dalam keadaan dia ingat apa yang dia nak tunggu tu. Bahkan dia tak peduli pun. Dia lalai terhadap apa yang dia nak tunggu tu. Jadi ini nak sebut pada kita bahawasanya 8 asnaf ni, 8 kategori ini, bila mana ianya mulai menyelaputi hati manusia secara melampau, ia akan menyebabkan manusia itu akan jadi over dalam menguruskan hati dia. Terutamanya hati dia akan lebih lalai. Kesan dia Tuhan sebut, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah Ta'ala tidak akan memberi hidayah kepada hati yang lalai, hati yang derhaka ni. Sebab bila mana 88 asnaf ini diberikan keutamaan lebih, maka dia akan menatijahkan hati yang tebal dengan kelalaian, bahkan hati yang boleh upgrade kepada hati seorang asi, penderhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi 8 benda ni fitrah manusia akan nak cara benda ni, nak beri perhatian pada benda ni. Tapi agama mengajar pada kita supaya jangan melampau. Kita kena ingat keluarga kita, bila mana dia berselisih dengan kita pada isu akidah, tiada keluarga pada orang ni. Sebab tu tuan-tuan kena baca surah Hud. Surah Hud ni antara surah yang Nabi suka baca. Tapi panjanglah, 123 ayat. Surah Hud ni antara babak penting yang kita akan jumpa waktu Nabi Nuh tengok anak dia naik ke bukit. Waktu tu banjir dah mulai makin tinggi, Nabi Nuh dah duduk dalam kapal. Dia masih lagi berharap supaya anak dia itu mengikuti agamanya, sehingga dia kata, innahu min ahli. Wahai Tuhan, anak aku ni keluarga aku. Tuhan pun balas, laisa min ahlik. Dia bukan keluarga kamu. Dia bukan keluarga kamu. Walaupun dari segi darah daging memang itu anak kamu, memang dia keluar daripada benih kamu, tapi dia bukan keluarga kamu. Sebab dia menyekutukan aku, dia membelakangkan aku. Sebab tu hari ni kalau tuan-tuan tengok persaudaraan, tapi bila mana mereka berpaling daripada arahan Tuhan, kekal saudara, tapi tak banyak urusan yang kita boleh buat dengan dia. Sebab memang orang ni dia sedang menjemput murka Tuhan. Antara benda-benda yang menarik murka Tuhan ialah berpaling daripada perintahnya. Berpaling daripada perintahnya. Ini benda yang tak dapat dinafikan. Maknanya dalam keluarga kita, kalau ada ahli keluarga yang keras tentang perintah Tuhan, dia tak nak buat. Salat dia tak nak buat. Apa-apa saja perintah Tuhan dia melarikan diri. Dia memang keluarga dari segi nasab, tapi dari segi kekeluargaan, keimanan, dia tidak ada. Suka ataupun tidak, itulah jawapan pada Al-Quran. Itulah yang disebut dalam Al-Quran. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang dah kita baca tadi, ianya akan menatijahkan kalau kita nak pergi lagi fasiki, kita akan tenggelam sekali, kita akan tergolong sekali dalam kelompok yang derhaka. Jadi untuk menjaga kesihatan hati, dia macam ni. Saya bagi contoh mudah pada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita nampak benda ni dengan lebih jelas lagi. Tuan-tuan tahu mudarat kalau konsum gula lebih. Konsum gula lebih mudarat. Ambil gula tu perlu untuk tubuh badan kita, tapi kalau konsum terlebih, dia mudarat. Dia akan beri pada kita diabetes apa semua, dan akan datang penyakit-penyakit lain yang boleh memberi masalah pada fizikal kita. Okey, sekarang ni saya bagi contoh lain. Dalam keluarga kita ada nak buat apa-apa, tiba-tiba adalah salah seorang pada ahli keluarga kita ni, dia bagi cadangan, suruh buat sesuatu, benda tu benda yang haram dari segi syarak. Dia nak buat parti apa ke, ataupun dia nak beli apa-apa, dia nak guna nama kita atas nama pinjaman yang riba ke apa semua. Sebahagian orang dia pergi je, dia tak fikir, dia rasa tak apalah atas nama keluarga. Tapi kalau orang ajak dia makan manis terlebih, dia tolak. Pandai pula dia tolak, sebab dia rasa tu bahaya untuk fizikal dia.
Dia makan dengan family dia. Ada makanan ni banyak gula apa semua ni semua gula tinggi. Dia kata saya tak makan manis. Sebab saya takutlah badan saya ni kena itu ni. Tapi waktu bersembang sampai tak salat, dia okey join orang tu. Waktu berurusan riba, dia okey atas nama keluarga join orang tu. Sedangkan itu menjahanamkan akhirat dia. Lebih teruk daripada menjahanamkan badan fizikal dia. Manusia lupa pada keutamaan yang lebih utama. Dia lebih okey pada benda tu. Ini juga antara jerat-jerat yang merosakkan hati kita. Sebab tu orang dia sanggup rosak hati, rosak badan, dia risau. Hati sanubari inilah yang saya maksudkan. Maksudnya dia sanggup berkawan dengan kawan yang tak salat, dia okey. Dia boleh bersembang, dia boleh makan sekali, dia boleh tidur sehotel dengan orang macam ni. Sebab dia rasa tak ada kesan. Ada kesan tuan-tuan, ada kesan. Kita yang dah salat, duduk dengan orang tak salat, ada kesan. Dia sikit sebanyak akan menyebabkan kita kurang keenakan dalam ibadah. Sebab manusia dia hidup berpengaruh. Quran dah sebut, ini pengaruh. Ini pengaruh. Sebab tu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi yang awal, mereka sangat menjaga batasan ini. Nabi Ibrahim tuan-tuan, ayah dia Allah Ta'ala takdirkan penyembah berhala dan juga pengukir berhala. Riwayat menunjukkan, sama ada dalam Ibnu Kathir, dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ataupun mana-mana kitab sirah, Nabi Ibrahim tidak duduk sebumbung dengan ayah dia. Tapi dalam masa yang sama pergi nasihat. Sebab dia tahu ada efek kalau dia duduk serumah dengan orang ini. Ni orang ni sembah berhala. Buat baik, tapi hakikat nak jaga hati. Nak jaga, orang kata apa? Nak jaga diri kita. Dia macam, contoh mudah saya sebut pada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan boleh duduk, tuan-tuan yang jenis tak isap rokok, tuan-tuan okey ke duduk 1 jam dengan satu orang yang isap rokok, dia isap rokok depan kita, bilik semua tertutup, tuan-tuan nak tahan ke? Kalau tuan-tuan nak tahan, memang betul tuan-tuan peliklah cara memikir macam tu. Itu menjahanamkan diri tuan-tuan sendiri. Kita tak duduk dengan orang macam ni. Begitu jugalah orang yang sembang sia-sia, salatnya tak dijaga, percakapannya bohong, buat benda sia-sia banyak. Kita tak akan beri masa lama dengan orang seperti ni, walaupun dia ahli keluarga kita. Itu ketetapan Quran. Kalau tuan-tuan sayang hati tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa hati ni nak bawa jumpa Tuhan, kita tak akan duduk dengan orang ni. Tapi kalau tuan-tuan okey bertahan di neraka lama, silakan, tak ada masalah pun. Sebab itu pilihan kita. Itu ialah pilihan yang kita buat. Kita yang memilih untuk menjahanamkan diri, kita jugalah yang memilih untuk menyelamatkan diri kita. Okey. Sekarang ni kita tengok bentuk-bentuk penyakit hati. Bila mana dia dah terangkan kepada kita tentang maksud hati berpenyakit ni apa dia, kita yang menjemput hati itu berpenyakit. Bukan dia tiba-tiba berpenyakit. Macam mana Tuhan bagi tubuh fizikal kita ni asalnya sihat, tangan kita lah, perbuatan kita lah yang menyebabkan badan kita jadi tak sihat. Tak ada orang lain. Kita yang memilih pergi dekat suasana yang tak sihat, berkawan dengan orang yang cara makan tak sihat, kita yang pilih. Kita yang ikut cara hidup tu. Begitu jugalah kesihatan hati sanubari, menjaga keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Kita yang memilih suasananya. Sebab tu kita tak boleh menyalahkan Tuhan. Nak buat macam mana saya hidup dalam suasana macam ni? Kita boleh keluar, tapi kita tak keluar. Kita selesa dengan keadaan itu. Okey. Sekarang dia nak senaraikan kepada kita bentuk-bentuk penyakit hati. Bentuk-bentuk penyakit hati begitu banyak sekali. Antaranya yang pertama ialah syirik. Penyakit hati yang paling besar sekali ialah melakukan syirik. Ia menjadi punca kepada segala keburukan. Dalam hati kita, bila mana kita ada rasa syirik pada Tuhan itu normal, tak ada masalah, benda biasa saja, ini ialah hati yang sangat-sangat serius sakitnya. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 101, tilkal qura naqussu alayka min anba'iha walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl kadzalika yatba'u Allahu ala qulubil kafirin. Negeri-negeri yang telah kami binasakan itu, ini merujuk kepada negeri kaum Ad, negeri kaum Samud, negeri yang didiami oleh Fir'aun. Kami ceritakan sebahagian daripada khabar beritanya pada kamu, dan telah datang kepada mereka rasul-rasul yang mendahului kamu.
dengan tanda-tanda kebenaran, kenyataan. Fama kanu liyu'minu, tapi sayangnya mereka tidak beriman, bahkan mereka mendustakan tanda-tanda kebesaran kami. Kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin, demikianlah kami memberi tutupan kepada hati orang-orang yang kafir. Sebab tu analogi hidup untuk membina akhirat ni cukup mudah. Macam mana tuan-tuan perhati pesanan doktor pakar kesihatan, bila mana kita dah berumur ni, berusia ni, kita pergi dapatkan rawatan kesihatan apa semua, doktor tu akan pesan, tak boleh makan ni lebih, tak boleh makan tu lebih, tak boleh konsum ni lebih. Semua kita perhati, semua kita amalkan. Ada juga orang yang tak peduli, yang tu memang orang yang okey lah, nak menjahanamkan tubuh badan dia. Tapi ada orang, dia mula dah rasa risau, dia mula berhati-hati, dia mula jaga makanan dia, tapi dalam bab akhirat dia melalaikannya. Dia rasa tak ada kesan. Sebenarnya sangat berkesan dan sangat berpengaruh dalam kehidupan. Sebab tu ayat dalam surah At-Taubah tadi, 5 kelompok awal tu ialah orang dekat. Ibu bapa, anak-anak, kawan-kawan, pasangan dan ahli keluarga yang rapat. Kelima-lima ni kalau kita perasan ada benda tak kena, mereka normalisasi, lawan perintah Tuhan, buat tak endah perintah Tuhan, kita memang berpengaruh. Sebab kelima-lima kelompok ni ialah daripada orang yang dekat. Sebab tu tuan-tuan kena contohi cerita-cerita orang yang awal, iaitu cerita salafus salih, cerita orang-orang salih dalam Al-Quran. Ianya penting. Kerana apa? Kerana untuk menjadikan diri kita ni selamat hatinya, selamat kita punya sanubari kita, demi menjaga kesihatan hati. Kesihatan hati untuk terima wahyu ni, untuk terima hidayah ni lebih mustahak daripada kesihatan apa-apa daripada kehidupan kita, daripada tubuh badan kita ni. Walaupun badan fizikal sakit, tapi dengar ayat Quran, fokus, khusyuk, lebih baik berbanding badan yang sehat tapi dengar ayat Quran, menidakkan, buat tak peduli. Ini ciri-ciri orang yang bermasalah hakikatnya. Okay. Jadi syirik bila mana ada, dia rasa okey, maka ianya akan menyebabkan hati dia berada pada kesihatan iman dia tu berada pada keadaan yang membimbangkan. Cuma ayat ni dia fokus kepada kelompok yang tengok orang sembah berhala okey, orang sembah Tuhan, tauhid pun okey. Monoteism dan politism tak ada masalah. Monoteism ni sembah satu je, politism ni ialah banyak unsur yang dia sembah. Kedua-dua agama yang berunsur macam ni sama sahaja. Orang yang macam ni, kadzalika yatba'ullah, ditutup pada hatinya. Okay. Orang yang melakukan amalan syirik sebenarnya sentiasa berada dalam keadaan takut dan gelisah. Dia takut kepada segala sesuatu yang tidak merasa aman dan tidak merasa aman daripada segala aspek, meskipun pada zahirnya kelihatan tenang sahaja. Ini kerana Allah Ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwa adh-dhalimin. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran, kami campak dalam hati orang kafir itu perasaan gerun, bima asyraku, terhadap apa yang telah mereka syirikkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini fitrah yang ada dalam hati orang kafir. Allah Ta'ala campakkan dalam hati dia rasa gerun bila mana berhadapan dengan kebenaran, khususnya orang-orang yang berada pada laluan tauhid. Cuma untuk zaman kita ni, kita tak boleh nak declare orang tu betul-betul dia bertauhid pada Allah ataupun tidak. Sebab banyak benda indikator yang perlu diambil kira. Sebab satu orang tu dikira beriman ialah pada indikator salatnya. Sebab tu saya melihat ini adalah kayu ukur yang mustahak, bukan kayu ukur yang main-main. Sebab tu Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis, al-farqu bainal mu'min wal kafir tarikus salah. Beza antara orang Islam dengan bukan Islam ialah meninggalkan salat. Meninggalkan salat. Sebab tu
Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Orang pernah tanya dia soalan, perempuan tanya soalan. Orang tanya dia soalan, perempuan ni tokoh ulama di Saudi, dah meninggal apa. Apakah hukum aku masih bersama dengan suami yang tak salat? Ni perempuan di Arab Saudi ni, dia tanya, apakah hukum, sebab dia ni orang beri fatwa, apakah hukum aku duduk dan tinggal dengan suami yang tak salat? Jawapan Syekh tu mudah, utrukhu, tinggalkan dia, fa innahu ghairu muslim, kerana dia bukan orang Islam lagi. Tapi di negara kita benda ni normal lah. Bahkan sebahagian perempuan menyayangi suaminya yang tak salat pun, lebih daripada dia menyayangi benda lain. Macam kita sebut tadi dalam Al-Quran, macam ada dalam surah At-Taubah tadi, ada manusia ni dia okey berinteraksi dengan orang tak salat, dia okey, nothing problem. Sebenarnya dia mengundang problem, tapi dia okey. Tuan-tuan boleh bayang kalau ada yang perempuan lah, seorang perempuan dia boleh tidur dengan lelaki yang sedang melawan hukum Tuhan, membenarkan rahimnya masuk benih lelaki ini. Ini satu benda yang sangat-sangat teruk. Manusia dia normal benda ni. Walaupun kita tahu, kita maklum, ada orang dia tinggal salat sebab dia rasa dia malas dan dia tahu dia ada perbahasan. Tapi tuan-tuan tengok orang-orang yang awal, salafus salih, isu salat ni bukan isu main-main. Sebab tu bila mana Nabi cerita Dajjal akan datang 40 hari mengelilingi bumi, dia akan sesatkan semua orang, sahabat tanya apa pada Nabi? Kalau tuan-tuan ingat hadis tu, sahabat tanya, macam mana kami nak salat pada hari yang sama macam setahun? Sahabat tak tanya kami nak lari dekat bukit mana, sebab sahabat tahu bentengnya ialah pada salat. Pada hari itu, hari yang sehari sama macam setahun tu, kami nak salat macam mana Rasulullah kalau kami sempat hidup? Nyatanya sahabat tak ada seorang pun hidup sampai sekarang. Tapi kebimbangan sahabat tu menunjukkan pada kita, itulah ketulinan Islam yang ada dalam hati mereka. Mereka tanya Nabi, nak salat macam mana? Sehingga Nabi jawab, kalau kamu sempat dengan waktu itu, yang hari Dajjal mengelilingi bumi ni, ada satu hari yang lama dia macam setahun, kamu takdirkan hari itu macam waktu salat kamu pada hari-hari yang lain. Tiada soalan sahabat bertanya macam mana nak bunuh dia, alat apa yang boleh mematikan dia, nak lari dia ni kawasan mana yang paling selamat. Tak, melainkan ditanya macam mana nak salat pada hari tersebut, sebab bentengnya ialah pada salat itu. Sebab tu kalau satu orang tu dia declare dia beriman, dia perlu menunjukkan indikator salatnya yang paling terbaik. Dan salat itu ada martabat-martabat dia. Sebab tu dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala sebut, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu satu ketetapan yang ditetapkan ke atas orang beriman secara bertempoh. Contoh sekarang kita tengok subuh 5.55 ataupun 5.56, nak pergi ke syuruk 75 minit. Antara 5.55 sampai 7.5 minit ni, ini waktu yang dibenarkan untuk kita mendirikan salat subuh pada mana-mana part tu. Pertama kita tahu dari segi afdaliyah, ditunaikan secara berjemaah bagi lelaki. Afdaliyah yang lebih lagi, ditunaikan di masjid pun bagi lelaki. Bagi perempuan, ditunaikan di awal waktu, di rumahnya, di kawasan yang paling dalam, paling tersorok dalam rumahnya. Sebab tu sebahagian para ulama mengatakan perempuan yang salat di rumah dia on time, tepat waktu, dan dia salat di kawasan yang paling tersorok, dia tak salat ruang tamu, dia salat dalam bilik dia, sebahagian para ulama mengatakan mereka mendapat pahala macam suami dia yang pergi ke masjid 27 kali ganda juga. Sebab tu orang perempuan dia tak perlu bersungguh pergi masjid, dia perlu bantu suami dia untuk pergi masjid. Itu yang utama. Ada orang, sebahagian orang perempuan, dia pergi, suami dia tak pergi. Ini ghalat, ini benda yang salah. Dia kena encourage suami dia, dia kena bantu suami dia kena mudahkan urusan suami dia untuk pergi ke masjid. Dan dia lebih gembira melihat suami dia, anak-anak dia, orang lelaki yang duduk dalam rumah dia pergi ke masjid. Dan dia rasa selesa yang tu. Dia bukan rasa selesa kalau suami dia duduk rumah, time waktu salat duduk ada di rumah je. Itu masalah. Bahkan rumah itu menjadi magnet kepada keburukan.
Dia tidak jadi penarik kepada kebaikan. Sebab adatnya orang lelaki, dia bukan banyak berada di rumah, dia banyak berada di luar rumah. Dan antara tempat yang dia kena banyak berada ialah di masjid. Minimumnya 5 kali sehari. Sebab itu ialah salat fardu kita. Saya nak sebutnya, penyakit-penyakit hati yang sekian banyak ni, dia senaraikan ni, kebiasaannya, kepincangannya ialah pada salat. Kepincangan benda tu berlaku ialah pada salatnya. Sebab tu salat ni satu ibadah yang diberi kepada Nabi melalui upacara yang luar biasa. Kena naik ke atas. Bukan salat tu turun ke bawah, tapi kena naik Isra' dan Mi'raj. Kena naik ke atas. Dan ada beberapa perkaitan-perkaitan lain. Sebab tu kalau kita tengok Isra' Mi'raj, Isra' tu perjalanan daripada Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa yang dikuasai oleh Yahudi sekarang, ada kaitan besar untuk orang Islam. Sebab tu sebagai seorang Muslim, bila mana dia orang yang salat, dia ada sensitiviti yang tinggi terhadap keadaan yang berlaku di Masjid Aqsa. Sebab di situ menjadi tempat saksi sebelum salat 5 waktu diterima. Sebab tu tuan-tuan dengar apa saya sebut ni. Pembebasan Aqsa hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersalat sahaja. Adapun orang yang tak salat, tak payah mimpi. Dia non-Muslim hakikatnya, walaupun dia membawa title Muslim. Sebab kaitan salat dengan Masjid Aqsa sangat kuat. Sangat kuat. Sebab tu ada orang dia pelik. Bahkan orang non-Muslim dia pelik. Kenapa orang Islam sungguh sangat isu Aqsa ni? Sebab di situlah saksi kepada ibadah tunjang orang Islam, iaitu salat. Pembebasan itu tidak akan berlaku melainkan kepada orang Muslim, dan Muslim itu ialah orang yang salat. Dia bukan salat semata-mata, tapi dia menjaga salat itu. Ta'zimus salah. Itu penting. Itu benda yang mustahak untuk kita faham. Sebab tu kita yang selalu datang masjid ni, keterikatan hati kita dengan apa yang berlaku di Palestin lebih besar. Lebih besar. Kerana kita tahu ibadah salat ini disaksikan dulu di bumi itu sebelum pergi naik, sebelum Nabi naik menerimanya di Sidratil Muntaha. Sebenarnya nak jaga kesihatan hati ni dia tak payah pun. Kesihatan hati sanubari ni. Sebab Nabi dah sebut. Tuan-tuan perhati, tengok. Hadis riwayat Abu Daud. Bila mana Nabi nak betulkan saf ni. Apa Nabi sebut? Nabi kata, "Sawu sufufakum." Luruskan saf kamu. Wala takhtalifu. Jangan berselisih, jangan bengkok, jangan ada seorang ke depan, seorang ke belakang, jangan tumit tu duduk belakang sikit, depan sikit. Ujung hadis Nabi sebut apa? Wala takhtalifu, jangan berselisih. Fatakhtalifa qulubakum, hati kamu akan berselisih. Ubat dia di situ. Ubat dia di situ. Sebab tu saya kata, kita kadang-kadang berteori hebat, buat seminar itu ini apa semua, bincang. Sebenarnya masalah besar umat Islam ialah di mana muslimin yang lain ketika mana saf salat sedang dibentuk. Sebab tu dia tak perlu kepada pembentukan yang besar sangat. Pembaikan yang besar. Pembaikan ialah di sini. Kalau tuan-tuan faham dalam sirah Nabi dalam perjalanan nak pergi ke Madinah, Nabi berhenti di Quba. Nabi buat apa? Nabi buat masjid. Masjid ni untuk apa? Masjid ni untuk salat. Masjid ni bukan tempat menyembang. Masjid inilah untuk salat. Sampai Madinah, sebelum Nabi duduk rumah mana-mana orang, Nabi biarkan unta Nabi bergerak untuk pilih. Di situ didirikan masjid. Maknanya ada hubungan yang kuat. Memang indikator seorang Muslim, kayu ukur seorang Muslim ialah pada salatnya. Ini syiar orang Islam. Ini syiar orang Islam yang mustahak. Kalau baik salatnya, sehatlah hatinya, berfungsi baiklah hatinya sebagai penerima hidayah. Tapi kalau buruk salatnya, maka buruklah keadaan hatinya untuk dia menerima hidayah, menerima kebaikan. Sebab tu segala masalah syirik baik, dalam buku dia senarai banyak. Riak, takabbur, lepas pada tu dia sebut ujub, malu pada manusia, mengikut hawa nafsu, semuanya diubati dengan salat. Sebab apa? Saya tunjuk mudah pada tuan-tuan. Satu dalil saja. Surah Maryam ayat 59. Allah Ta'ala sebut, fa khalafa min ba'dihim khalfun. Akan datang generasi diganti dengan generasi yang lain. Generasi yang makin dekat dengan akhirat ni, makin rosak generasi ni. Tuhan kata antara tanda kerosakan dia apa? Surah Maryam ayat 59,
adha'us salah, mensia-siakan salat. Kesan mensia-siakan salat apa jadi? Wattaba'us syahawat, ikut dia terhadap hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya, dicampak dia ke dalam neraka yang penuh kehinaan. Allah Ta'ala mention dalam Al-Quran, antara bentuk kemerosotan yang akan berlaku pada manusia makin dekat dengan akhir zaman, makin dekat dengan kiamat ni, manusia akhir zaman ni, ialah ciri yang paling jelas merosotnya manusia itu ialah adha'us salah. Adha'u ni maksud dia apa? Mensia-siakan. Dia bukan tariku. Tariku tu teruk lagi. Tariku tu meninggalkan salat. Adha'u. Adha'u ni maksudnya mensia-siakan. Dia tak ada rasa bergegas. Bila mana dia bangkit pagi, benda pertama dia fikir apa aktiviti harian dia yang terlintas dalam kepala ni. Kalau dia Muslim, dia kena fikir perancangan dia untuk salat 5 waktu daripada subuh sampai kepada isyak malam ni, di mana dia akan tunaikan, di masjid mana dia akan bersama, di saf ke berapa dia nak bersedia. Itu cara fikir Muslim. Baru dia datangkan susunan hidup yang lain. Dia nak pergi beli barang ke, dia nak buat itu ke, dia nak buat yang tu, datang kemudian. Sebab dalam ayat tu Tuhan sebut, kalau kita mensia-siakan salat, fasawfa yalqawna ghayya. Pertama, dia punya azab di dunia ni ialah jadi pengikut hawa nafsu. Penat ikut hawa nafsu ni. Sebab hawa nafsu ni dia tak puas. Sebab tu dalam surah An-Nazi'at Tuhan sebut, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada Tuhan dan mengurus hawa nafsu dia dengan baik, maka syurgalah tempat kembali dia. Cara nak urus hawa nafsu ialah dengan salat. Salat yang paling terbaik yang dilakukan. Sebab tu saya sebut, kalau kita salat saja dia umum lagi, dia kena optimumkan salat tu. Ada orang dia salat, tapi dia salat di akhir waktu, dia kedepankan kemahuan dia dulu, baru dia salat. Sebab tu kadang-kadang salat tak berfungsi dalam hidup dia dengan baik. Termasuklah tak berfungsi untuk jaga kesihatan hati dia. Salat yang awal, di awal waktu, termasuk daripada perkara yang afdal. Sebab apa? Tuan-tuan kena tahan keinginan tuan-tuan, kena datang solat. Ianya satu perjuangan untuk mendapat syurga. Itu yang lebih mustahak. Sebab lawan kepada syurga ni ialah neraka yang penuh kehinaan, azab yang pedih. Jadi kita hidup ni, kita memburu yang tu. Yang duk jaga kesihatan hati supaya dapat terima hidayah, yang duk bersungguh jaga salat ni, ini semua benda ialah kerana untuk mendapat redha Allah Ta'ala, dan kemuncak pada redha itu ialah dapat bahagian terbaik, iaitu syurga. Cuma nanti untuk kali yang akan datang, kita akan tengok lagi penyakit hati yang lain dia sebut sini, iaitu riak. Sebab tu kalau tengok dalam riak ni, dalil pertama yang penulis bawa ialah surah An-Nisa ayat 142, iaitu cerita orang munafik menipu orang kebanyakan. Bila mana dia orang salat ni, salat berdiri, dia tak boleh nak buat betul-betul. Antara ciri orang munafik ni, kalau dia salat, kamu kusala, dia salat dalam keadaan malah. Kita nampak cara dia angkat takbir malah, cara dia qiyam malah, cara dia baca Quran pun kadang-kadang menguap apa semua. Menguap tu tak salah, cuma berterusan menguap tanpa ada usaha untuk, orang kata apa, untuk avoid benda tu. Sebab tu ada hadis riwayat Abu Daud, Nabi ni dia pernah menguap dalam salat jadi imam. Mungkin hari tu Nabi letih sangat. Waktu Nabi menguap kuat tu, Nabi tutup mulut Nabi, dan menguap tu berterusan. Sebab syaitan ni memang akan ganggu kita. Apa Nabi buat? Nabi rukuk, lepas pada Nabi rukuk, Nabi i'tidal, Nabi sebut Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Sebelum Nabi turun sujud, Nabi sebut a'udzu billahi min hamzihi, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitani min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nabi minta lindung sekali lagi kepada Allah Ta'ala terhadap syaitan yang duk ganggu Nabi ni, duk menguap. Itu antara usaha yang kita kena buat. Waktu kita menguap, kita boleh sebut ta'awuz dalam salat kita. Berhenti sekejap. Kita menguap, kita rasa macam tak boleh fokus, berhenti sekejap, sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebahagian hadis sebut 3 kali. Lepas tu buat isyarat ludah ke kiri kalau salat seorang.
Kalau salat berjemaah, isyarat ludah ke bawah, jangan ke kiri, nanti kena orang yang salat tepi. Cuma nak katanya usaha supaya diri ini tak kena gangguan, ada dalam salat. Tapi yang tu kita akan tengok pada kali yang akan datang. Untuk pagi ini kita berpada situ je. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.